أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 17, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad pula akan sabit karamah bagi aulia, wali-wali Allah. Sabit karamah ni pada ketika hidup dan kemudian daripada mati mereka itu aulia, wali-wali Allah. Dan iaitu karamah, pekerjaan yang mencarikan adah, pekerjaan yang mencarikan adah yang luar biasa, yang mencari adah yang nyata, yang zahir, daripada orang yang soleh, iaitu orang yang soleh. Perici kita ni, iaitu orang yang soleh, orang yang mendiri segala hak Allah Ta'ala. Itu orang yang soleh, orang yang mendirikan segala hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunaikan, yang menuruti, yang mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang saleh. Dan wajib i'tiqad pula. Ini setengah daripada pegangan. Ini setengah daripada pegangan. Mana wajib i'tiqad ni akan sabit, akan tetap, ini berlaku karamah, perkara yang mencari adah. Karamah ni bagi aulia, bagi aulia, wali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aulia ni man wali Allah, mereka yang direntah, yang dikawal, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kalangan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karamah bagi aulia ni, sabit karamah bagi aulia ni pada ketika hidup, dan kemudian daripada matinya, kemudian daripada
mati mereka itu mati para aulia. Jadi karamah ni berlaku pada masa aulia ni hidup, dan karamah ni juga berlaku ketika selepas daripada aulia meninggalkan dunia. Pada ketika hidup dan juga pada ketika mati para aulia. Kemudian di sini dia tak ceritalah secara detail aulia tu siapa. Dia cuma ceritanya orang soleh tu siapa. Jadi karamah ni nyata daripada orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Dia cerita di bawah tu. Orang yang mendirikan segala hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang soleh. Sebaliknya aulia tu siapa? Aulia tu siapa? Siapa aulia? Tidak dinyatakan. Siapakah aulia? Yang disebut sebagai wali-wali Allah, wali-wali Tuhan. Siapa wali-wali ni? Dia cerita dalam kitab Faridatul Faraid. Ada cerita berkaitan dengan wali aulia ni dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain, didatangkan makna aulia. Didatangkan makna aulia, wali-wali ni. Dia mana dalam kitab Bidayatul Hidayah muka surat 25. Bidayatul Hidayah ni saya mengajar kuliah subuh pagi Jumaat di Masjid Nibung. Masjid Nibung. Masjid Nibung subuh Jumaat. Saya baca kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Tauhid sifat 20. Bukan Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah, bukan. Itu kitab tasawuf. Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, itu kitab tasawuf. Ini Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain, kitab mensyarahkan matan Ummil Barahin. Mensyarahkan matan Ummil Barahin. Yang mana Syekh Muhammad Zain ni guru kepada Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Muhammad Zain ni guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nama-nama ulama Melayu kita kena kenal kok. Kenal pemain bola, kenal artis. Kenal pemain bola orang muda, kenal artis orang muda juga dah. Kenal artis hok veteran, orang tua. Kenal sangat waktunya. Nama-nama ulama Melayu ni kena kenal lah. Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Daud Al-Fatani tuang kitab yang kedua tu, kitab Mundiatul Musalli. Jadi pengarang kitab Bidayatul Hidayah guru kepada Syekh Daud Al-Fatani dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Yang mana di tepi kitab Bidayatul Hidayah ada nota kaki. Nota kaki itu yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, tuang kitab Faridah. Tuang kitab Faridah Syekh Ahmad Al-Fatani, guru kepada Tok Kenali. Syekh Ahmad Al-Fatani tuang kitab Faridah, guru kepada Tok Kenali. Selepas tu dia meninggal, barulah Tok Kenali balik ke Kelantan. Maknanya kalau tu tak meninggal Mekah, dia kekal duduk Mekah, tak akan balik. Lepas tu dia meninggal, barulah Tok Kenali balik ke Kelantan. Jadi di tepi kitab Bidayatul Hidayah ada nota kaki. Nota kaki itu yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ni didatangkan pekerjaan yang mencari adah, dia panggil menyalahi adah. Kita biasanya mukjizat karamah ni mencari adah ke menyalahi adah?
hak kita biasa gunalah. Mencari adah. Kalau dengar dia orang baru, mencari, disiek ke? Kan mencari ni kan. Kain cari, tu cari. No. Kertas cari. Ke apa? Cari koyok tu lah. Mencari ke menyalahi adah. Dia kalau bahasa standard sungguh kok luar biasa. Sebab adah biasa-biasa. Adah biasa. Menyalahi adah luar biasa. Luar daripada kebiasaan. Hak biasa-biasa berlakunya begiang. Luar daripada kebiasaan. Itu dipanggil luar biasa. Mencari adah, menyalahi adah. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah, pekerjaan yang mencari adah, yang menyalahi adah ada 8 nama. Jadi lepas dah kitanya mukjizat. Dan saya sebut minggu lepasnya irhas. Ni yang ketiga ni karamah. Itu kan mencari adah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, karamah itu iaitu yang nyata, perkara yang nyata yang zahir pada aulia ilah. Pada aulia ilah. Siapa aulia ilah ni pula? Siapa aulia ilah? Siapa wali-wali ni? Yang kita kenalnya wali nikah je. Jadi yang kita kenal wali nikah. Sebab tu kata wali-wali ni orang puan tak bangunlah jadi wali. Apa tak ada orang jadi wali? Wali nikah. Ceritanya orang puan tak bangun, tak ada wali nikahnya. Tu wali tu kita tahulah. Hak ni hak wali-wali aulia ni. Siapa aulia? Hak ni saya ambil dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Dan makna aulia Allah itu iaitu orang yang mengerjakan suruhan Allah Ta'ala. Ni. Surah Allah Ta'ala ni zahir dan batin lah dengan ilmu. Dan menjauhkan larangannya dengan Allah Ta'ala zahir dan batin dengan ilmu. Hak surah Allah dia buat belaka zahir dan batin. Larangan Allah dia tinggal belaka zahir dan batin. Dan mengetahui akan sekalian yang halal dan yang haram. Halal haram ni daripada perkataan dan perbuatan dan i'tiqad dan makanan dan minuman dan pakaian dan pendengaran dan penglihatan dan pencium dan penjabat dan perjalanan. Dan perasa dan peniduran dan lainnya daripada kelakuan dan perangai dan daripada segala kelakuan. Ditahu halal haram. Hak halal haram ni perkataan, mana hak halal, mana hak haram. Perbuatan, mana hak halal, mana hak haram. I'tiqad, mana i'tiqad yang sebenar, mana i'tiqad yang salah. Makanan, mana hak halal, mana hak haram. Minuman, pakaian, pendengaran, penglihatan. Nak dengar mana yang halal, mana yang haram. Nak lihat mana yang halal, mana yang haram. Ni. Mana apa ni? Dia mengerjakan segala surah Allah zahir dan batin. Dan berperangai pula dengan perangai yang baik. Dan meninggalkan dunia melainkan sekira hajah yang tunai. Yang mana yang tunai? Yang selalu, bukan yang lagi akan datang. Yang lagi akan datang serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan dunia ni dengan bahawa di hati mereka langsung tidak memandang kepada dunia. Di hati mereka tak ada langsung dunia dalam hati. Tak ada langsung
dunia dalam hati. Ini orang yang meninggalkan dunia. Dunia di dalam hati. Kita macam mana dalam hati dunia ni? Mana hati dunia ni? Sepenuhnya dunia dalam hati. Ini hati orang awam. Ada ni. Dan selama-lama musyahadah dan muraqabah kepada Tuhannya pada siang dan malam dan pada tiap-tiap sekalian waktu, dan tiada mengapa zahirnya serta makhluk. Maka jika diperoleh sifat itu, maka orang itu wali Allah dan arif billah. Itu bahawa wali Allah, orang yang direntahi oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lama, setiap saat, setiap detik musyahadah dan muraqabah akan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada mengapa zahirnya bersama makhluk. Zahir bersama dengan makhluk. Jadi sampai maqam kainun bainun. Zahirnya bersama dengan makhluk, tapi hatinya sa'ah demi sa'ah, nafas demi nafas musyahadah, syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Ini aulia. Permulaan maqam aulia, naik maqam musyahadah, maqam wahdatul af'al. Ni di basirahnya tidak ada melainkan adalah perbuatan Allah. Di basirah kita diiktikad. Kita diiktikad, kita berpegang semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Itu kita berpegang. Mereka bukan berpegang, hati mereka syuhud, memandang Allah nafas demi nafas, sa'ah demi sa'ah. Memandang akal Allah dengan basirah, nafas demi nafas, sa'ah demi sa'ah. Ini apa ni? Kurniaan Allah. Ini sampai kedudukan ni. Inilah orang yang wali Allah, arif billah. Arif billah ni orang yang makrifah akan Allah, makrifah khassah lah, makrifah aulia. Kita dalam kitab Faridah dahulu, di awal kitab bicara bab permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu permulaan agama untuk sah iman. Untuk sah iman. Hak arif billah aulia ni disampai makrifah khassah, makrifah aulia. Bukan makrifah ammah, makrifah orang kebanyakan. Hak ni memang kalau saya bicara bab makrifah, saya panjanglah penekanan. Sebab sekarang ni orang tak boleh nak beza antara makrifah untuk sah iman dengan makrifah khassah, makrifah aulia. Tak ada nak beza antara iman dengan maqam ihsan. Tak ada beza antara iman dengan maqam ihsan. Iman membenar hati. Maqam ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Tu. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihat akan Allah dengan basirah, dengan mata hati. Tapi orang tak faham sini, dia faham kod lain. Maknanya ihsan tu kena pakai sekerak-sekerak. Dia kata gitu. Ada orang mengajar, dia kata ihsan ni tak boleh ambil sepenuh, kena pakai sekerak-sekerak, dia kata. Tu dia salah faham. Kemudian difitnah pula. Orang mengajar tak kata gitu. Dia salah faham. Dia kata gitu, makna dah lah benda tu tak betul. Jadi fitnah pula. Tak faham apa yang dia nyatakan. Mana boleh hadis Nabi baca sekerat-sekerat, dia kata. Siapa baca sekerat-sekerat? Tapi kena letaklah. Ihsan mana? Maqam ihsan mana? Kan dalam hadis Jibril tu kan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu di awal kitab Faridah kita dahulu. Itu dua maqam ihsan, maqam musyahadah, maqam muraqabah. Bicara bab ilmu tasawuf tak kenal maqam ihsan, maqam musyahadah, maqam muraqabah. Balik awal lah.
Tapi tak kenal pun dia akan tomoh pula orang lain. Orang mengajar dia kata hadis Jibril tak boleh baca habis. Kena baca sekerat-sekerat aja. Siapa ajar gitu? Kena baca habis dah hadis Jibril tu, tapi kena hurang molek. Ka'annaka tarahu, maqam musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kena huranglah. Itu maqam muraqabah. Apa makna maqam muraqabah? Dia permulaannya anta'budallah. Ni bicara ihsan dahulu. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Mengabdikan diri akan Allah ni zahir batin. Dengan ilmu fiqh tasawuf lengkap, ilmu amal. Itu orang yang mengabdikan diri akan Allah. Atau mula-mula sekali. Tanpa ilmu tak panggil mengabdikan diri akan Allah. Dalam kitab Sirajul Talibin, falaulahu lam takun ibadah. Tanpa ilmu tak panggil ibadah, tak panggil mengabdikan diri akan Allah. Tapi ada pula orang dia salah faham. Kalau tak ada ilmu takkan boleh semayang. Ni. Ni orang ceramah ni. Bicara makom tinggi lah. Bicara makom tinggi hakikat. Tapi bila keluar mulut, kalau tak ada ilmu takkan boleh semayang. Tu khalaq bi rafi'. Orang Badui semayang 3 kali, Nabi kata kamu belum semayang. Dia tak ada ke ilmu semayang, takbir, baca Fatihah, rukuk, sujud. Ada. Tapi kenapa Nabi kata kamu belum semayang? Ini kadang-kadang ni orang yang mengelirukan orang, jadi akhirnya tak belajar fardu ain. Sebab kalau tak pandai takkan boleh semayang. Ramai orang pakai ayat ni. Sebab tukang ngajar bawa ayat gini ni. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Boleh semayang. Betul tak betul je. Semayang pandai belaka. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, rukun semayang ada 13. Pandai belaka. Tapi betul ke tak buat tu? Kalau kita kata ginilah, pandai belaka baca Fatihah. Tak ada orang Melayu tak pandai baca Fatihah. Pandai belaka baca tasyahud. Tak ada orang Melayu tak pandai baca tasyahud. Dah betul lah. Pandai bacalah Fatihah. Betul tak baca tu? Sama juga semayang pandai kasar-kasar tu. Ini masalah. Jadi mengelirukan. Hak mula-mulanya ihsan tu mengabdikan dia kalau dengan ilmu. Barulah pergi kepada maqam muraqabah. Sentiasa memperingatkan hati kita. Allah melihat kita zahir dan batin. Buat molek-molek. Buat molek-molek dengan ilmu. Tapi masa buat tu sentiasa memperingatkan hati. Allah sentiasa melihat kita zahir dan batin. Itu dipanggil maqam muraqabah. Yang kita buat ibadah ni jadi tak comel sebab kita lupa Allah sentiasa memandang melihatkan kita. Maka kita tak malu pun buat dengan tak comel. Sebab kita tidak ada maqam muraqabah. Ada ni. Kita lupa Allah melihatkan kita zahir dan batin. Jadi kalau tak ada maqam muraqabah ni, buat ibadah buat. Sahlah akidah comel. Sahlah semayang betul. Sahlah hati ikhlas. Pada ni. Tapi buatnya tak sempurna. Sebab tidak sentiasa memperingatkan hati kita Allah melihat kita zahir dan batin. Hak berat lagi ni apabila kita tidak ada maqam muraqabah, manis-manis je buat maksiat. Manis-manis je mengumpat contohnya. Kenapa manis-manis mengumpat? Semua orang ada ilmu belaka, tak ada seorang jahil tak tahu mengumpat tu haram. Semua tahu mengumpat tu, tak ada orang tak tahu. Tapi kenapa mengumpat? Dia lupa Allah Ta'ala sentiasa melihat akan dia zahir dan batin. Lepas tu jadi maksiat. Tak ada duduk di maqam muraqabah, sentiasa memperingatkan diri. Sampai maqam musyahadah, syuhud di hati Allah. Allah yang melakukan segala-gala perkara. Itu maqam ihsan. Tak ada orang baca hadis sekat-sekat, tak ada. Jadi tak faham, lepas tu fitnah pula. Ni. Tapi makamnya tinggilah. Makam tinggi.
Memanglah hadis Jibril itu Nabi bersabda secara terbuka di hadapan sahabat. Sahabat dengar belaka. Makna bukan ilmu hak halus-halus. Kenapa? Ada juga ilmu hak khususi. Hak halus Nabi cerita depan ramai. Tapi nak ceritanya seolah Nabi tak cerita hak halus-halus ni. Hak di hadapan semua sahabat. Hak Nabi cerita ni bukan hak khususi lah. Pandai pula. Tapi yang mengajarnya ilmu tasawuf tinggi kepada orang awam. Itu pelik ya. Nabi tak cerita ilmu tinggi-tinggi kepada semua orang sahabat. Yang berkata gitu, dia ngajar pula ilmu tinggi-tinggi kepada orang awam. Ni. Orang yang tidak ada pengajian secara secara silsilah yang lengkap. Tapi orang sekarang ni tak cerita hak tu. Tak cerita bab belajar kulit ke kulit. Orang sekarang ni, siapa yang hebat? Orang yang ada CJ. Kita sekarang ni kan, orang yang ada CJ dalam bidang apa? Doktor dalam bidang apa? Dia nombor satu. Doktor dalam ilmu tauhid. Dia nombor satu. Orang lain mengajar ilmu tauhid pun tak ada CJ, komang lah. Dia gitu. Kalau bab syariat, dia doktor. Dia nombor satu. Dalam bab tasawuf, dia doktor. Dia nombor satu. Hak doktor PhD ni nombor satu. Jadi pakar dalam ilmu tasawuf sebab dia ada doktor. Hak duk ngaji-ngaji pondok ni tak ada jadi pakar sebab dia tak ada doktor. Sekarang ni gitulah. Ada ni. Dia penting kepada CJ. Sebab dia ada doktor. Dalam bidang hadis ke dia doktor. Dia hak tempat pakar. Hak biasa-biasa pondok ni tak ada lah. Gitulah sekarang ni. Jadi hak cerita bab aulia ni orang sampai maqam syuhud, maqam musyahadah ni. Syuhud akan Allah, nafas demi nafas, saah demi saah. Kita ni berpegang Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Kita berpegang. Tapi ingatan di hati kita. Nampak ni Allah buat, ingat tak? Dengar ni Allah buat, ingat tak? Hidup setiap saat ni Allah buat. Bukan udara, bukan nafas. Ni organ dalam berfungsi Allah buat. Memang kita berpegang, ingat ke tak? Ni semua ni duduk molek ni. Tiang, tiang, dinding, siling ni. Hak duduk tak terbalik ni, siapa buat? Seming lah buat. Besi lah seming buat. Tu siling tu kan dia ada besi-besi ikat tu kan. Pasang ikat. Hak tu buat. Tak. Makhluk tak bekas. Semua duduk tegak ni Allah yang buat. Pegangan. Ingat ke tak? Tak ingat. Cerita macam ingat bukan ingat, berpegang. Ni kita ni boleh mari kat ramai ni. Sebab apa? Sebab aurah kita tertutup. Kalau tak ada pakaian, tak marilah. Malulah nak mari kat ramai tak ada pakaian. Jadi tertutupnya aurah kita, pakaian buat. Kain lah buat. Dah Allah yang menutupkan aurah kita. Bukan kain pakaian yang menutupi aurah kita. Ingat ke tak? Tak ingat. Ni pakaian lekat di tubuh kita ni. Kopiah sekebang lekat di tubuh kita. Tudung lekat. Sebab apa? Kepala yang melekatkan. Baju pula bahu yang melekatkan. Kain pula kain lah. Kalau kain kilah yang melekatkan. Kalau getah yang melekatkan. Dah Allah buat belaka. Ingat. Kalau nak bilang kesemuanya perbuatan Allah. Tu yang kita duk pegang. Tapi kita ingat itu panggil i'tiqad. Ni sampai maqam aulia. Di basirah mereka hanya af'alullah. Bukan mereka buat. Bukan mereka lakon. Hak nak buat nak lakon ni, hak mengaji tasawuf hakikah dengan guru yang salah. Ni nak nampak rasa di hati, pandang di hati, biar syuhud di hati, biar nampak di hati. Renunglah nak muridnya nak nampak. Sungguh ni putus orat mana-mana. Tahu tak putus orat? Orat ni laising lah nama dia. Allah. Lupa kapi. Ada aja gitu. Tu nak rasa Allah. Sebab sekarang ni Allah buat belaka. Kena rasalah Allah yang buat. Jangan rasa makhluk. Rasa makhluk je syirik, tak ada makrifah, tak ada tauhid. Ni karut marut. Ni banyak sekarang.
Pelik-pelik sekarang ni. Pelik-pelik. Dalam FB pun pelik-pelik. Tu saya dah tahulah tu. Saya dah tahu, cuma moga orang-orang sekarang ni dia suka potong pendek sangat. Apa awal, apa akhir, tidak tak didatangkan. Tu tak tahulah apa benda yang nak dibicarakan. Kena sebut biiznillah. Satu campur satu. Dua. Biiznillah jadi dua. Jangan dua gitu. Dah tahulah apa benda nak cerita, wallahu alam lah. Sekolah tak ajar ni biiznillah ni. Dua. Biiznillah, dengan izin Allah boleh jadi dua. Begitu pula. Dah tahulah. Apa yang nak cerita, wallahu alam. Tapi yang pelik-pelik ni, ada pula orang ngikut. Pelik-pelik. Dia kata orang ikut ribuan yang ikut. Apa benda sebenarnya? Mana kita cakap? Nak pergi ngapa kita kelas pagi ni? Biiznillah, dengan kereta saya. Dah minyak cukup kedok? Biiznillah, cukup minyak. Mana? Allah, hujan, payung bawa kedok? Biiznillah, ada payung. Mana? Dah. Tuhan belakakan. Kita main kelas ni bukan kereta bawa, Allah yang sampaikan. Biiznillah lah. Kemudian pula kereta bukan minyak yang buat, Allah yang buat. Biiznillah lah. Kita tak kena air hujan, bukan payung yang buat, kita tak kena air hujan, Allah yang buat. Kena sebut biiznillah. Ada ni. Bukan kata satu bersatu nak dua tu biiznillah. Nak kata satu campur satu pun biiznillah. Satu campur satu berapa? Biiznillah. Dua. Satu bersatu biiznillah juga. Dah. Sekarang ni jadi dua biiznillah. Satu campur satu, dia kena biiznillah juga. Biiznillah, satu campur satu. Berapa jawapan? Biiznillah, dua. Tak tahulah. Tu di awal akhir tu apa benda sebenarnya. Tapi tu kata, orang kata ribuan yang mengikuti. Wallahu alam lah. Hak mari pelik-pelik, hak mari mimpi lah, hak jumpa Nabi lah Mekah. Pun itu juga orang perempuan penuh orang ikut. Ramai pula ikut, termasuk orang ikut pengajian FB. Hak saya ni ikut juga. Kata pelik juga ni. Dia nak cari pesen gitu. Pesen hak ni dapat ni. Ni nak gitu. Sebab apa? Dah beramal dah, baca hak ni dapat. Jadi nak gitu lah. Mari pelik-pelik dalam mimpi lah, begitulah, beginilah. Itu serah kepada Allah Ta'ala lah. Kita kemas bahagian akidah kita comel, tu lah amal kita betul. Belajar molek-molek, carilah pelik-pelik gitu. Ini mari daripada hakikat ni kadang-kadang ni. Cerita bab maqam, cerita bab sir-sir. Yang cerita tu bukan guru yang sebenar, tapi orang yang ada siji, orang yang pandai berbicara, banyak membaca, banyak bahan daripada membaca, bukan daripada guru. Jadi hak wali-wali ni orang yang sentiasa musyahadah akan Allah napah demi napah. Aulia. Siapa aulia ni? Yang mengenal aulia adalah aulia. Yang mengenal aulia adalah aulia. Dia tu wali. Kamu wali. Itu ialah. Saya tahu dia wali. Kamu wali lah. Sebab wali yang kena wali. Dia wali-wali ni dia tak mengaku pun. Kadang-kadang orang cerita dia wali ni kadang-kadang lepas daripada dia tak ada, lepas dia mati. Pada masa hidup kalau kita kata Syekh seorang aulia, dia kata saya ni orang awam biasa je. Cuma saya ni kasih pada aulia. Ada gitu biasanya. Hak aulia yang sebenar. Ke aulia-aulia, contohlah kita kata Tok Kenali. Ada ke Tok Kenali isytihar saya wali? Ada?
Tu kenali dia pun isytihar. Ingat baik-baik rakyat Kelantan, sayalah wali Allah. Wali kutub ke, wali abdal ke, nuqabat ke, nujabat ke, dah kira lah. Sayalah wali. Isytihar di mana? Di Kota Baru oleh Tok Kenali. Ada? Tak ada. Dia biasa timbul-timbulnya lepas mati. Masih hidup Allah nak memelihara. Lepas mati Allah nak jadikan mulia. Maknanya mati dah, tapi atas dunia mulia, disebut-sebut orang. Ini orang mulia yang sebenar. Masih hidup pun dimuliakan oleh Allah. Lepas dia mati namanya kekal. Nak apa? Kekal dengan sebutan orang nama dia. Itu hak wali yang sebenar. Bukan wali yang mengaku dalam FB tu. Ramal ni nak ada wali. Akhirnya Imam Mahdi. Dia main gitu lah. Dia wali. Akhirnya naik Imam Mahdi. Dia sikit-sikit gitulah hak mengaku ni. Jadi wali-wali ni orang yang direntahi oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai makam wali ni dia ada peringkat-peringkat yang berbezalah di antara satu sama lain. Kemudian karamah bagi wali ni, dia karamah perkara mencari adah ni bagi aulia, mereka tidak iktibar. Mereka tidak fokus kepada perkara mencari adah. Bagi mereka perkara yang mencari adah ni satu ujian kepada mereka. Berlaku perkara mencari adah bagi mereka ada satu fitnah, satu ujian kepada mereka. Fitnah ujian macam mana? Nanti berpaling hati kepada perkara pelik, lupa akan Allah. Ada berlaku benda pelik pada diri dia kan? Berlaku benda pelik pada dia aulia ni. Selangkah sampai di satu tempat yang jauh, boleh terbang atas udara, boleh berjalan atas air, boleh tahu hal-hal yang gaib, boleh tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Ini benda perkara mencari adah belaka. Jadi apabila dikurniakan perkara mencari adah ni bagi aulia ni, ini satu fitnah, ujian kepada mereka. Ujian macam mana? Nanti hati berpaling. Tidak, hati hanya memandang Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang kepada perkara pelik yang ini ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita orang dulu-dulu tu. Terserempak berada di Mekah. Orang kampung kata, pergi Mekah apa yang ada kampung? Pada ni. Terus sebab dia di Mekah, tiba-tiba dia ada kampung. Mana apa tu? Selangkah. Perkara ni kadang-kadang timbulnya lepas daripada mati. Bukan masih hidup. Kamu tahu tak? Tadi saya subuh tadi pergi ke mana? Lepas tu tak ada kampung. Saya pergi Mekah, lepas tu bawa balik ni. Ada ni. Dah ada cerita. Ada ni. Sebab bagi mereka melangkah langkah yang pendek. Mereka melangkah sampai di tempat jauh, semua Tuhan buat, bukan dia buat. Dia tak ada. Sekarang melangkah dekat. Hak tu hak adah kan. Kita melangkah dekat je lah hak adah. Tiba-tiba dia melangkah sampai Mekah. Hak tu dipanggil mencari adah. Tapi bagi aulia melangkah jadi dekat, melangkah jadi jauh ke Mekah, tak ada hak dia. Semuanya afa'alullah. Lepas tu bagi mereka tak ada kiraan hak tu. Waktu Tuhan buat, bukan dia pun, bukan barang dia pun. Kan ada kita melangkah dekat. Melangkah dekat ni bukan kita buat, Allah yang gerakkan kita. Kita melangkah, Allah yang gerakkan. Bila Allah gerakkan kita, ni baju kain di tubuh kita bergerak sama. Allah yang gerakkan baju kain kita. Kan kita bergerakkan baju kain bergerak kan? Ke baju kain tinggal belakang? Baju kain tinggal belakang. Kau telanjang lah jawapan dia. Bila kita bergerak, baju kain bergerak. Allah buat. Itu pegangan. Jadi melangkah dekat, itu adah. Melangkah jadi sampai Mekah, itu mencari adah. Tapi bagi aulia sama. Itu adalah afa'alullah, perbuatan Allah. Ada ni.
Boleh terbang atas udara. Sama je. Burung terbang atas udara. Af'alullah. Mereka boleh terbang atas udara. Af'alullah. Tak ada perkiraan bagi mereka. Sebab tu apabila Abu Yazid Al-Bustami, Sultanul Awliya, raja kepada wali-wali, bila diceritakan, ya Syekh, ada sianu-sianu boleh terbang atas udara. Jawab Syekh Bustami, tak ajib, tak pelik. Burung boleh terbang hari-hari. Bukan dia menafikan karamah, tapi nak ceritanya pelik apa? Allah buat seorang boleh terbang. Sebagaimana Allah buat burung terbang. Allah buat burung terbang. Quran sebut yatiru bijanahaihi, burung terbang dengan dua sayap. Itu pada zahir. Hakikinya burung terbang Allah buat. Zahirnya bila sayap dia patah, jatuh. Sayap disembuh, terbang balik. Itu hanya pada zahir. Quran sebut burung terbang dengan dua sayap. Hakikinya terbang burung Allah buat. Jadi aulia boleh terbang tahu udara ni Allah buat. Pelik apa? Kata Abu Yazid Al-Bustami. Seseorang dia boleh berjalan atas air. Pelik apa? Ikan hari-hari duduk dalam air. Seseorang satu langkah sampai di tempat yang jauh. Pelik apa dia kata? Iblis sekelip mata timur dan barat. Tak, ni bukan menafikan karamah, nak cerita duk seru apa benda gitu. Bagi mereka, yang mereka penting adalah al-istiqamah. Apa al-istiqamah? Tetap basuh mereka saah demi saah, napah demi napah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Al-istiqamah tetap lebih baik daripada 1000 karamah. Apa al-istiqamah bagi aulia? Istiqamah basirah mereka hanya syuhud memandang akan Allah, napah demi napah, saah demi saah. Kita istiqamah pada belajar, istiqamah pada buat amal. Itu istiqamah kita. Istiqamah aulia ni, istiqamah tetap hati mereka saah demi saah bersama dengan Allah. Itu yang penting bagi mereka. Kita dok berlaku je benda pelik, dia pakai khumung lah. Keramat. Dia panggil keramat belah, dia panggil. Kenal keramat belah? Orang sebut gitulah. Bagi mereka karamah adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karamah bagi aulia ni pada ketika hidup dan kemudian daripada mati mereka itu, pada mati. Ni kadang-kadang di kubur-kubur aulia-aulia illah, kalau orang buat kerja tak baik, ni berlaku perkara mencari adah. Buat kerja tak baik, dia mari-mari nak macam-macam lah, nak minta nombor ekor. Jangan. Orang gila ni jangan main. Gila nombor ekor lah, bukan gila tu, gila nombor ekor. Kan orang gila nombor ekor kan, kalau berlaku aksiden, dia bukan nak tolong orang, dia nak pergi cari nombor hok coh, nombor patah tu nombor berapa, bukan nak tolong orang. Tu dak gila orang panggil. Orang aksiden kita sampai mula-mula kita tolong orang, dak nak cari nombor. Gila sungguh. Gila lah panggil. Dia pergi kubur aulia, dia nak minta nombor. Ni kadang-kadang akhirnya jadi sesat. Tak jumpa pintu nak keluar, siapa pagi esok. Dia panggil apa? Perkara mencari adah. Perkara mencari adah. Kemudian daripada mati mereka itu. Ada ni. Ni saya biasa cerita ni. Dia keluarga pada Tuk Guru saya lah. Tuk Guru Pasir Tumbuh. Dia keluarga. Tapi dia jumpa dengan Tuk Guru minta nombor ekor. Kata gila lah. Tak nak beranak. Orang lain mungkin tak berani nak minta nombor ekor. Nak beranak. Minta nombor ekor. Tuk Guru pun mengepek. Marah. Marah dah, memanglah marah. Minta nombor ekor. Tapi Tuk Guru ni masa marah, Tuk Guru marah. Kan bila marah, tangan gerak lah dah marah. Kamu ni, mana tangan dia kebetulan duduk depan kereta Tuk Guru. Jadi Tuk Guru ni marah-marah, tangan ni tepuk di kereta lah. Marah tangan gerak kan, kereta marah kan. Kamu ni tepuk di kereta, berkali-kali tepuk di kereta nak marah kan. Dia pun balik lah, dia pun tahu dah.
Cuma dia gila je aku nak buat ni. Lepas tu dalam lepas mana naiklah nombor hok tu lah hok mana? First prize. Gitu tak? First prize. Hok nombor 1. Naik nombor mana? Naik nombor Teguh dia. Teguh, nombor kereta Teguh. Oh, kena Teguh masa tu katok kereta tu suruh ambil nombor tu lah. Tapi tak boleh royak betul-betul. Itu huraian dia. Ni huraian orang gila. Dia punya tafsir dia. Kan tu masa marah, kan tu tangan katok kereta marah. Apa kamu ni katok kereta? Oh, kena tu guna isyarat. Mau ambil nombor ni lah tapi tak perasan. Tak perasan. Ni dia punya ni pandai ni. Gila. Memang ada orang pergi kubur-kubur aulia minta nombor. Tu akhirnya berlaku musibah. Apa ni? Perkara cari adah kemudian daripada mati. Dan iaitu karamah ni pekerjaan yang mencari adah yang nyata, yang zahir daripada orang soleh, iaitu orang yang mendirikan segala hak Allah Ta'ala. Nyata zahir. Ingat baik, bukan kata karamah, mukjizat pun hanya nyata zahir. Hakikatnya perbuatan Allah. Kita bicara mukjizat minggu lepas. Zahir nyata daripada tungkak Nabi Musa alaihi salam. Dah. Hakikinya perbuatan Allah. Hanya zahir nyata pada tangan pada tangan para anbiya, para rasul. Para anbiya, nabi-nabi dan rasul. Karamah nyata saja. Oh, kubur aulia ni power ni boleh bekas. Dah. Dah, pandai ni. Ada. Tetapi apa yang Tuhan perlakukan semuanya menjadi ujian. Berlaku perkara mencari adah dalam hidup aulia, ujian pada aulia dan ujian pada orang lain. Kamu nak kebenaran ke, kamu nak kerana dia berlaku benda pelik? Ujianlah. Selepas dia mati, Tuhan nyatakan perkara mencari adah. Contoh tadilah, macam mana boleh sesat? Kawasan kubur tu sempit saja, pintu tidak terkunci, pintu terang-terang, lampu ada, kenapa nak sesat? Mencari adah sesat. Ini ujian. Akhirnya, oh, kubur ni bui bekas, bui kesang. Tu punahlah jadinya. Ini semua ujian mereka. Ini ujian lah. Sebab tu di dalam agama ni, dia yang duk cerita-ceritanya adalah mukjizat. Sebab apa? Nak menyatakan bahawa mereka Rasulullah. Adapun karamah untuk menyatakan mereka wali. Wali tak wali, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut dia kerana dia ikut agama Allah, Al-Quran dan hadis. Ada ni. Adakah perlu wali ni menyatakan dia wali? Tak perlu. Adapun rasul, dia menzahirkan dia rasul. Malah dia nak menyampaikan agama. Apa bukti kamu rasul? Mukjizat. Adapun wali ni, kita bukan ikut atas nama wali dia. Kita ikut atas nama agama yang dibawa Quran hadis. Perlu tak nyata dia ni wali? Tak perlu, sebab kita nak ikut agama dia yang dibawa Quran hadis yang dibawa oleh aulia. Bukan nak ikut kerana dia ada karamah. Pada ni ujian belaka lah tu. Ujian. Lepas dah mati pun sama juga. Kalau berlaku benda-benda pelik pada kubur-kubur semua, bagi orang yang lemah iman, dia pun mulalah kubur lah. Akhirnya kubur je tempat dicari. Ni kena cermat. Sebab di awal Islam, Nabi melarang sahabat mengziarahi kubur. Kerana masih lagi ada kesan-kesan jahiliah. Yang mana pada masa jahiliah, orang kafir menyembah kubur. Maka di awal Islam, Nabi tidak membenarkan sahabat menziarahi kubur. Bayangkan sahabat ni orang kuat iman. Sahabat ni mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi sampai maqam baqa. Hati kekal bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maqam fana, permulaan maqam aulia dah.
Makam baka kekal hati bersama dengan Allah. Tapi macam mana Nabi melarang ziarah kubur pada ketika permulaan, yang sahabat beriman yang sepenuhnya. Sebab sahabat sendiri tak sama kedudukan iman. Hak kuat lah. Hak kembali jadi murtad kemudian pun ada juga. Jadi oleh kerana sahabat ni pelbagai, maka Nabi larang ziarah kubur. Kemudian barulah Nabi perintah ziarah kubur pada begitu. Sama masa kita. Kita ziarah kubur dalam keadaan sederhana. Sebab apa? Sebab dalam ramai kita ni macam-macam jenis orang. Kalau kita kubur. Sebab apa? Kubur ni kubur karamah. Akhirnya orang yang lemah iman ni kok, power, bekah. Punah ranah lah jadinya. Jadi orang sekarang ni macam dulu-dulu lah. Biasalah kita ziarah pondok, jumpa tuan guru yang alim. Di samping tu kita pun ziarah kubur tuan guru asal yang mengasaskan pondok. Sebab tuan guru yang ada tu sudah lapis anak menantu dah, bukan tuan guru asal. Kita ziarah tuan guru hidup. Kemudian ada masa kita ziarah kubur tuan guru asal. Orang sekarang ni tak ni. Kamu lagi pondok tu apa? Nak pergi ziarah kubur lalu dah. Lepas tu kalau sempat nak ziarah tubuh hidup, tubuh hidup tu nombor 2. Ziarah kubur nombor 1. Kita pergi pondok ziarah tubuh hidup. Ada masa kita ziarah kubur tubuh asal. Orang sekarang ni dah nak pergi mana pondok, nak pergi kubur. Dah nak jumpa Datuk Guru, tengok kalau sempat jumpa Datuk Guru, tak cepat tak apalah, boleh pergi kubur tak apa dah. Gitu. Pandai ni, jaga molek ni. Kena sederhana dalam bab ni. Kena sederhana. Ada golongan yang mudah-mudah memfitnah orang sembah kubur. Ni satu puak. Ada puak pula berlebih-lebihan dengan kubur. Ada puak sebut kubur je, sembah kubur dia kata orang ni. Ada puak pula kalau kubur kok segala-gala kubur. Kita sederhana. Kita sentiasa ziarah kubur untuk ingat kematian. Faham tak ni? Tapi memang berlaku pun dia mencari adah kepada aulia, kemudian dia mati aulia. Kemudian dia mati. Tetapi karamah ni hanya nyata zahir sahaja pada aulia. Hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karamah iaitu pekerjaan yang mencarikan adah yang nyata dari orang yang soleh, iaitu orang yang mendirikan segala hak Allah Ta'ala. Min ibadikas salihin dalam tasyah akhir. Min ibadikas salihin, daripada hamba engkau ya Allah yang soleh. Mana soleh? Al-qaim bihukukillah wa hukukil adamiyin. Orang yang mendirikan hak Allah dan mendirikan hak sesama anak Adam. Itu orang soleh. Hak sesama anak Adam ni pun adalah hukum hakam Allah. Kita suami dengan isteri, hukum hakam Allah yang mewajibkan. Kita mak ayah dengan anak-anak, hukum hakam Allah yang mewajibkan. Kita sesama orang Islam, hukum hakam Allah. Kita dengan jiran tetangga, hukum hakam Allah. Jadi mereka yang soleh, mereka menunaikan hukum hakam Allah, termasuk hubungan dengan Allah dan hubungan sesama anak Adam. Anak Adam yang paling hampir, suami, isteri, isteri, suami, mak ayah, anak dengan mak ayah. Ada ni mak ayah, ni anak ni kita ada hukum dengan mereka. Tapi hukum tu hukum Allah Ta'ala. Anak pula dengan mak ayah dia ada hukum pula. Hukum mana tu? Hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang soleh ni menunaikan segala hukum Allah, hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama anak Adam. Itu orang yang soleh. Yang mana soleh adalah setinggi-tinggi maqam syariah. Soleh adalah setinggi-tinggi maqam syariah. Daripada maqam soleh, Allah angkat naik maqam aulia. Berlakulah karamah, perkara mencari adah. Mana contoh dalam Al-Quran perkara mencari adah? Contohnya yang berlaku kepada Siti Maryam. Banyak perkara mencari adah berlaku pada Siti Maryam. Yang mana perkara mencari adah tu berlaku pada Siti Maryam. Maryam bukan Nabi Rasul, manusia biasa. Itu dia panggil karamah.
bukan mencari adah. Dan banyak karamah yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi kenapa tidak digembar-gemburkan karamah yang berlaku pada para sahabat? Tidak, yang kita gembar-gemburkan agama yang diteruskan oleh para sahabat. Karamah berlaku kepada Imam Syafi'i, karamah berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal contohnya. Tapi kenapa kita tak cerita karamah Imam Syafi'i, karamah Imam Nawawi, karamah Ibn Hajar Al-Haytami, karamah Syekh Ramli? Kenapa kita tidak gembar-gemburkan? Kita nak Quran hadis yang mereka bawa. Dia Syekh Ibn Hajar ni dengan Syekh Ramli. Syekh Ibn Hajar ni semasa, tapi Syekh Ibn Hajar ni dia orang susah. Syekh Ramli ni orang kaya. Jadi murid Syekh Ramli ramai lah, sebab dia boleh tanggung murid dia. Orang nak belajar nikah, orang tak ada belanja, tak boleh pergi kat Syekh Ibn Hajar sebab dia orang susah. Kalau Syekh Ramli ni kok orang senang, orang kaya. Jadi ramailah pelajar. Sebab Syekh Ramli ni dia sara. Pandok sara. Bukan dok sara tu. Sara pandok. Pergi belanja. Pandok dok sara. Dok sara budak ni, dok sara tu dah lain. Dia mana dia tanggung pelajar dia. Jadi ramailah murid Syekh Ramli ni. Dan isteri dia pula adalah perhiasan. Isteri Syekh Ibn Hajar tak ada perhiasan. Dia pun jumpa dengan Syekh isteri pada Syekh Ramli ni, dia nampaklah perhiasan. Maka balik ke rumah, minta lah dengan abang ajar dia tu. Nak minta emas juga. Abang ajar dia tu pun dia timba air dalam telaga. Angkat timba, ni penuh emas dalam timba telaga, penuh emas. Nak emas ke nak hajar? Dia pun sambung nak abang hajar. Emas tu buang balik. Gitu je lah nak cerita. Dah isteri dia tengok isteri Syekh Ramli ni banyak kakak. Jadi dia ni kosong. Balik minta dengan abang hajar dia. Naklah juga perhiasan. Abang hajar pun timba. Itu lah. Timba penuh emas dalam timba. Nak emas ke nak abang hajar? Gitu je lah. Terus baik bini Syekh Ibn Hajar, dia nak abang hajar. Kalau kena opang learning, tambah nak emas. Benda abang hajar. Mana karamah berlaku pada ulama-ulama muktabar. Tapi kenapa kita tidak gembar-gemburkan? Kita nak ilmu yang dibawa. Bagaimana cari adah tu adalah untuk memuliakan. Karamah ni kemuliaan, untuk memuliakan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian mukjizat, setengah daripada pegangan, karamah pun setengah daripada i'tiqad kita juga. Karamah ni berlaku kepada aulia ilah, termasuk karamah berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala malaikah, dan mereka itu malaikah beberapa hamba Allah yang dipeliharakan mereka itu daripada mengerjakan maksiat. Lagi suci mereka itu segala sifat manusia, dan mereka itu malaikah amat banyak, tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu malaikah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nak masuk kepada rukun iman yang kedua. Nak masuk pada rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikah. Kemudian berpindah pada beriman dengan kitab, dan akhir kitabnya berkait dengan beriman dengan hari kesudahan. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid ni lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Wallahu a'lam.